Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata persekitaran perdagangan yang stabil dan terbuka penting demi kelangsungan negara-negara kecil seperti Singapura dan Qatar. Tambah PM Lee, kedua-dua negara ini harus meningkatkan kerjasama di tengah-tengah sekatan peraturan perdagangan global. Ini khususnya dalam sektor digital yang menurut beliau adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi. PM Lee berkata sedemikian di pembukaan mesyuarat jawatan kuasa peringkat tinggi Singapura Qatar yang ke-8. Para pegawai kanan pemerintah Singapura dan Qatar membincangkan pelbagai isu termasuk kecerdasan buatan AI dan tadbir urus digital. Selain itu, kedua-dua pihak turut mengesahkan hasrat untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang digital, ekonomi dan sosial. Singapura turut menyambut baik penyertaan Doha dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara tahun lalu. Langkah ini sejajar dengan pelibatan Qatar yang semakin meningkat di rantau ini. Singapura akan menerbitkan laporan pertamanya berhubung ekonomi digital dalam masa beberapa minggu akan datang. Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo berkata, laporan itu akan menyimak bagaimana sektor tersebut menyumbang kepada ekonomi negara. Singapura, kata Cik Teo, mempunyai 3 matlamat berhubung takbir urus di ruang digital iaitu memperluaskan peluang, memastikan kepercayaan dan keselamatan serta memperkukuhkan masyarakat. Berucap di persidangan takbir urus yang baik siang tadi, Cik Teo berkata, oleh kerana tiada sebarang panduan sedia ada, ia menjadikan tugas tersebut sesuatu yang mencabar. Pemerintah juga perlu menangani sifat teknologi yang kerap berubah-ubah serta jangkauannya di peringkat global. The aim of governance must ultimately be to foster a sense of solidarity and commitment for society to move forward together. Digital governance should also contribute to this objective. Ironically, while digital technologies have drawn the world closer, we sometimes feel more disconnected from even our next-door neighbors and friends. Thus, we need to ask what it will take to preserve bonds between people and communities. Di sinilah hasil laporan yang bakal terbit dapat menyumbang. Cik Teo menambah, laporan itu juga akan menjejak usaha meningkatkan tenaga kerja dalam bidang teknologi serta membantu perniagaan menjalani transformasi ke arah pendigitalan. Ia akan mendorong kebaikan bersama yang menurut beliau mungkin melibatkan keputusan sukar dalam usaha mencapai keseimbangan. Oleh kerana ini tidak dapat dielakkan, adalah penting untuk mengurangkan kesan terhadap golongan tertentu, kata Cik Teo. Laporan tersebut masih dalam bentuk draft namun terdapat trend yang perlu diperhatikan. Misalnya, walaupun sektor maklumat dan komunikasi berkembang cukup pesat, SME tidak begitu pantas dalam mendakapi teknologi berbanding syarikat-syarikat lebih besar. Hasil penghilangan Singapura susut 0.9% pada Julai berbanding tempoh sama setahun lalu. Ia menandakan penguncupan bulan ke-10 berturut-turut. Namun jika dibandingkan dengan Jun, ia meningkat 4.1%. Segmen kejuruteraan pengangkutan terus menunjukkan prestasi kukuh tumbuh hampir 21%. Ia dipacu oleh kegiatan limbungan kapal dan lalu lintas udara global yang lebih tinggi. Kegiatan dalam sektor elektronik yang menyumbang sekitar 8% kepada GDP Singapura mula kembali rancak. Ia berkembang 5.1% selepas menguncup selama 6 bulan. Kejuruteraan G2 pula jatuh 7.6% berbanding Julai tahun lalu, manakala penghilangan umum merosot 8.5%. Ini sebahagian besar disebabkan pencetakan bahan-bahan dan pengeluaran bateri yang lebih rendah. Pengundi di JRC Tanjung Pagar akan menerima bantuan daripada para pegawai yang bertugas di pusat-pusat mengundi pada 1 September nanti. Ini selepas sekitar 9,800 daripada mereka menerima 2 kad undi setiap seorang disebabkan kesalahan syarikat pencetak. Jabatan Pilihan Raya ELD menyatakan ia menyedari isu tersebut pada 23 Ogos dan sedang menghubungi pengundi yang terjejas melalui pos.
Semasa menjawab pertanyaan Mediacorp, ELD menyatakan para pegawai di pusat-pusat mengundi yang terjejas akan membantu pengundi sedemikian. Mereka yang membawa kad undi dengan nombor siri pengundi VSN yang salah masih boleh mengundi. Ini setelah pegawai yang bertugas mengesahkan status mereka berdasarkan kad pengenalan atau pasport. Sementara itu, ELD menegaskan pihaknya akan bekerja rapat dengan syarikat pencipta agar insiden yang serupa tidak berulang. Tambah ELD, ia kekal komited untuk memastikan pilihan raya berjalan dengan lancar. Calon Presiden Eng Kok Song berkata rakyat Singapura perlu lebih berani agar negara boleh mencapai potensi sepenuhnya. Mantan Ketua Pegawai Pelaburan GIC membuat kenyataan itu dalam satu video yang dimuat naik ke Facebooknya hari ini. I think Singapore is operating at 60% of its potential because we are too cautious. We dare not take risk. Now, we mustn't take reckless risk. But I think we can take a little bit more risk to be a bit more creative, to be a bit more adventurous, because that will make us more prosperous. It will also be more fun. Encik Eng tidak merancang sebarang lawatan menemui penduduk hari ini. Namun beliau menghadiri dua acara tertutup, satu di SPH Media dan satu lagi di Universiti Nasional Singapura. Semalam beliau melakukan beberapa lawatan mendekati penduduk, antaranya di Pasar Gimo dan ABC Brickworks. Encik Eng turut mengiringi tunangnya Sibyl Lau untuk menziarah warga emas di Hospital Kwong Wai Siu sebagai tetamu khas. Beliau sempat menjelaskan mengapa kain rentang dan poster tidak digunakan dalam kempennya. Selain keupayaan terhad pasukannya, isu kemampanan juga penting, kata Encik Eng, serta menggesa rakyat Singapura untuk maju seiring dengan zaman. There's a benefit, no doubt, in having posters and banners. But when we are determined to become a more sustainable society, to become greener, and more environmental friendly. This is 2023, not 2011. We have to move with the times. And therefore, I decided to make that trade-off. Calon Presiden Encik Tharman Shanmugaratnam sedang mengadakan satu mesyuarat pilihan raya di Stesen Janakuasa Pasir Panjang sekarang ini. Di sesi Town Hall itu, beliau antara lain berkongsi visi dan tumpuannya bagi negara. We must also pay a lot more attention to what we can't measure. And that's why, at the heart of my purpose and the heart of my campaign even, is the idea of deepening respect for all. Respect for every person, especially those who face disadvantage, the single mum, the ex-offender, the kid who's growing up. Encik Tharman juga menyentuh tentang isu-isu penting bagi masa depan negara termasuk perkara yang tidak boleh diukur seperti rasa hormat dan keharmonian kaum. Sesi yang dijangka berakhir jam 9.30 malam ini nanti juga menyediakan peluang untuk para hadirin mengajukan sebarang soalan secara langsung kepada Encik Tharman. Sesi Town Hall ini dihadiri lebih 600 individu dan menurut pasukan media Encik Tharman, lebih 90% daripada mereka merupakan orang awam. Namun sesi ini hanya dibuka kepada individu-individu dan kumpulan-kumpulan yang dijemput sahaja. Ini termasuk kumpulan-kumpulan belia dan juga warga emas. Sesi sebegini merupakan kaedah alternatif untuk berkempen bagi calon presiden memandangkan rapat pilihan raya tidak digalakkan bagi pilihan raya presiden ini dan tiada lokasi khusus disediakan untuk melakukan demikian. Calon Presiden Tan Kin Lian menegaskan beliau tidak akan memainkan peranan sebagai pembangkang kepada pemerintah sekiranya dipilih menjadi presiden. Sebaliknya, beliau akan menjadi seorang yang menyelesaikan masalah dan akan bekerjasama dengan Perdana Menteri bagi huraian-huraian untuk menjadikan Singapura lebih baik. The relationship between the Prime Minister and the President should be among equals. It is not one superior and the other less superior. It's among equal, and both sides must respect each other, and we should seek cooperation
because confrontation does not help. We have to spend our energy solving the problem, not fighting each other. Encik Tan berkata demikian kepada pihak media semasa mengunjungi pasar dan pusat penjajah Gilang Serai pagi tadi. Beliau turut menekankan sekiranya menjadi presiden, beliau berharap untuk berkongsi idea-idea tentang perumahan yang lebih dimampui, harga sijil hak memiliki kenderaan COE dan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Meskipun akur bahawa meminta bagi perubahan dasar-dasar bukanlah sebahagian daripada tugas seorang presiden, Encik Tan berkata beliau akan cuba memperbaiki kehidupan rakyat tanpa mengubah dasar-dasar sedia ada. I have ideas even about making housing affordable. And it doesn't cost the government to change their existing policy. I have an out-of-the-box solution. How we should determine, how we should handle COE, which will not cause the government to lose revenue. Ditemani isterinya Cik Teh Siew Hong, pasangan ini sempat beramah mesra dengan para peniaga dan pengunjung sebagai usaha untuk lebih memahami keprihatinan mereka. Dan saudara, sebuah jambatan udara automatik yang baru membantu untuk meningkatkan operasi serta keselamatan pekerja di lapangan terbang Changi. Selain lebih pantas dengan sistem tersebut, tenaga kerja juga dapat dijimatkan. Lazimnya, ia perlukan latihan agak lama serta ujian teori sebelum seseorang pekerja lapangan terbang ditauliah untuk menghubungkan pesawat dengan jambatan udara secara manual. Namun kini, ia boleh dilakukan dengan hanya menekan butang ini. Bahkan proses mudah tersebut boleh dilakukan oleh mana-mana pekerja sekalipun. Sejurus ia selamat, lampu hijau ini akan menyala. Anak kapal kemudian boleh membuka pintu pesawat untuk para penumpang keluar dari kapal terbang. We are impressed with the systems as it reduces human error and improves safety. Sistem ini dilengkapi dengan 10 sensor kamera yang dipasang pada jambatan dan bahagian bawahnya. Sensor-sensor itu boleh mengesan hadangan sejauh 1 meter. Ini bermakna tidak perlu lagi petugas untuk memeriksa atau mengesan sebarang hadangan. Proses automatik ini juga boleh memberi amaran kepada kaki tangan lapangan terbang jika terdapat isu. Lantas, mewujudkan persekitaran bekerja lebih selamat bagi kaki tangan di lapangan serta proses percantuman yang lebih pantas. Walaupun masa yang dijimatkan hanya beberapa minit bagi setiap pesawat, jumlahnya secara keseluruhan cukup bermakna memandangkan bilangan penerbangan yang dikendalikan Changi dalam sehari. 3 syarikat penerbangan kini terlibat dalam peringkat uji cuba untuk membantu menghimpunkan data.